Tetapi di parlimen ini dia ada garis panduan yang tertentu. Pakaian-pakaian di parlimen ada garis panduan yang tertentu yang ditentukan oleh peraturan Dewan Rakyat itu sendiri, yang mengatakan bahawa tiap-tiap ahli yang nak turun ke Dewan, dia kena pakaian yang mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh peraturan parlimen. Umpamanya ahli parlimen yang lelaki kena memakai suit. Sebenarnya tidak boleh menggunakan jaket ataupun smoke jacket ataupun casual jacket dekat atas, dan menggunakan seluar panjang yang berwarna lain. Satu suit maknanya dia satu suit, warna dia sama dan pattern pakaian dia sama. Ini garis panduan kepada lelaki. Ataupun pakaian kebangsaan, dia menggunakan pakaian kebangsaan, walaupun ada ditetapkan boleh juga menggunakan pakaian mengikut etnik masing-masing, tetapi ini tidak dibolehkan melainkan dibenar oleh speaker. Kerana kalau pakaian tradisi seseorang etnik seluruh Malaysia yang mungkin bermacam tu, mungkin ada pakaian-pakaian etnik yang tidak sesuai masuk ke dalam Dewan, menjuluk mata dan sebagainya, dibawa ke Dewan. Jadi dalam keadaan sedemikian, kita gunakan satu, pakaian kebangsaan, kedua, kita gunakan pakaian suit. Jadi suit ini mesti menggunakan tie. Dia tidak bolehlah menggunakan tutup, apa dikatakan pakaian button up collar tu, round collar tak boleh dipakai. Dia mesti guna tie, baju kemeja biasa dan suit. Ini pakaian orang lelaki. Sementara wanita pula dikehendaki menggunakan, kalau dia menggunakan skirt, dia kena skirt dia di bawah paras bawah lutut dia, tidak boleh di atas lutut. Dan pada masa peraturan ini digubal, kita tidak melihat orang perempuan ini memakai seluar. Jarang sekali melihat seluar pada tahun 60-an. Jadi dalam peraturan tidak ada mengatakan membolehkan orang memakai seluar sebenarnya. Tetapi oleh kena perubahan zaman, asalkan seluar yang dipakai seorang wanita itu tidak menunjukkan sangat, tidak ketat sangat, bukan macam leotard ataupun skin tight, kita masih boleh menerima. Kalau pantsuit yang sebenarnya dan blouse mestilah lengan panjang. Ini penting jugalah. Dan pakaian yang menunjuk-nunjukkan itu, menunjuk-nunjuk yang saya sebut tu menunjukkan semua curve dia. Ini tidak dibolehkan lah, kerana dia amat menarik perhatian orang lain. Jadi Parlimen Malaysia membahagikan manusia yang datang ke Parlimen ini dua jenis. Satu, ahli-ahli Parlimen. Yang satu lagi pegawai Parlimen. Yang ketiga ialah kumpulan orang dikatakan orang luar. Dia tidak kira siapa, sama dia orang media ke, orang apa saja. Kalau dia bukan ada urusan dengan dengan Parlimen, bukan pegawai kerajaan yang ada berurusan dengan Parlimen, dia dipanggil orang luar dalam istilah peraturan kita. Jadi orang luar ini, dia punya gerak-geri atau pergerakan dalam Dewan itu mestilah ada batasan-batasan yang tertentu. Jadi dalam keadaan demikian, kita boleh melihat 2-3 perkara yang masih banyak kelonggaran berlaku. Yang pertama dalam soalan pakaian ini, banyak saya sendiri melihat bahawa di kalangan lelaki pun ada, tapi tidak berapa sangat menyerelah. Tetapi di kalangan wanita ada yang menggunakan t-shirt yang lengan lengan half tu sampai ke bahu tu. Jadi pakaian-pakaian yang sedemikian sepatutnya macam mana yang tak boleh, macam mana tak bolehnya, walaupun tidak masuk ke dalam Dewan, berada dalam presin Parlimen tu dah menentukan. Dan di sini kita ditentukan bahawa presin Parlimen kita ditentu. Apabila masuk saja dalam jagaan polis di luar, dia sudah masuk dalam kawasan Parlimen.
Jadi dia tidak lagi di bawah jagaan orang-orang lain, tapi di bawah jagaan speaker, bawah kuasa bidang kuasa speaker. Bahkan kerajaan pun tidak berhak untuk memberi arahan apa yang boleh dan tidak boleh dibuat dalam presin itu, dalam selepas apa orang polis kata quarter guard. Bila dia masuk saja di sana, dia mesti tertakluk kepada peraturan ini. Dan speaker boleh menentukan pakaian dan sebagainya. Handphone pun kita tak boleh masuk. Bila kita nak masuk ke parlimen, di lobi, ruang lobi, handphone kita semua masuk dalam satu bakul. Tak boleh dibawa masuk ke dalam. Jadi banyak halangan-halangan yang memang tidak boleh dibawa sama sekali. Dan kalau di House of Commons lah umpamanya, kalau kita nak masuk, boleh masuk. Boleh dapat pas dulu. Tapi kena dapat pas. Tapi pas dia menentukan hala tuju dan di mana kita nak pergi. Satu saja. Kalau kita dikatakan okey, orang itu diberi laluan dan pas untuk pergi mendengar persidangan parlimen. Dia ada jalan yang boleh dijalan. Dia ikut hala tuju yang dipandukan oleh pegawai daripada parlimen sampai ke situ saja. Selepas itu mengikut pas dia tak boleh pun nak pergi ke kantin, pergi ke mana, jumpa orang tu, berjumpa tu, tak boleh. Dia kena keluar semua mengikut garis panduan telah ditetapkan awal. Tapi kalau dia ada 2-3 orang di kalangannya nak pergi ke satu tempat lain, nak pergi ke library ke atau pergi ke satu tempat yang tidak ada termasuk dalam garis panduan PAS tu, dia terpaksa minta PAS satu lagi. Jadi 2-3 PAS yang perlu didapati untuk dapat pergi ke 2-3 tempat dalam Parlimen England. Begitu. Kalau saya baru balik daripada ke Greece dan tahun lepas saya pergi ke Greece dan Macedonia. Kalau kita lihat Greece ni, ialah boleh dikatakan the seat of demokrasi dunia. Negara yang telah melihat macam mana amalan demokrasi itu beribu tahun. Jadi apabila datang ke Greece, saya dijemput hadir parlimen. Bila saya datang nak masuk tu, walaupun atas jemputan, nak masuk tu halangan dia begitu keras sekali. Dan saya dapati semasa saya dah masuk tu, dipindah ke satu tempat menunggu seorang pegawai yang menjemput daripada dalam, menjemput saya, ahli parlimen, keluar daripada dewan, menjemput saya masuk dan mengiring saya masuk. Saya tak boleh masuk dulu. Dalam masa tu ada seorang hamba Allah yang nak mengantarkan satu bungkusan surat penting kepada pentadbir parlimen. Dia tak dibolehkan masuk. Dia hanya menunggu di luar dekat security selepas semua pemeriksaan badan dan barang yang dibawa dia. Nunggu di sana hingga pegawai itu sendiri keluar, ambil barang tu, bawa masuk dan dia balik. Di situ saja dia boleh berhenti, dekat security itu saja. Dia tak boleh masuk ke dalam. Jadi bila saya dah menunggu di situ, barulah 2-3 ahli parlimen keluar menunggu saya, bawa saya masuk dan melihat persidangan. Jadi cara yang sama juga saya lihat di Macedonia. Macedonia juga kita tahu ini negara Alexander the Great yang telah mengamalkan soalan demokrasi ini beribu tahun sebelum kita mengetahui pun. Jadi di sana pun sama. Ceritanya security-nya memang ketat. Bila kita masuk tu, kita hanya dibimbing masuk ke satu tempat ke satu tempat. Masuk ke dalam Parlimen Western Australia. Apabila saya kata, boleh tak saya nak melawat dalam dewan? Masa tu parlimen tidak bersidang. Boleh tak saya masuk dalam dewan? Saya timbalan speaker. Timbalan speaker yang bawa saya tu kata dia, Your Excellency, kalau boleh tunggu sekejap, saya minta kebenaran daripada speaker. Tak boleh. Melainkan speaker kata boleh bawa, baru boleh. Lepas tu masuk pun, deputy speaker tu hand over dia punya tugas kepada seorang pegawai yang memang dihaskan untuk beri taklimat. Baru boleh masuk dan menunjuk kita apa benda yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi tiap-tiap step yang kita nak buat tu, orang nak ambil gambar dan sebagainya tu, kita kena bertanya. Kata orang kata step on the toe somebody dalam negara orang lain. Boleh kita melihat ketatnya kawalan mereka ni.
laluan-laluan yang dipakai oleh pihak-pihak yang tertentu, memang kita tak boleh tu lagi dah campur aduk dah ke semuanya. Jadi dalam masa yang sama kita lihat orang ini tadi, orang yang pakaian tak senonoh, orang pakaian yang tak menentu, ini bersama dengan orang pakaian yang baik-baik, elok-elok. Jadi dalam betul-betul lah dia macam satu laluan di lorong-lorong bandaraya macam dia. Yang mungkin saya fikir adalah tidak wajar. Parlimen bukan soalan kita keselamatan saja, tetapi sanctity parlimen tu, kehormatan, martabat parlimen tu memang kita kena pertahankan. Okay. Jadi adakah pesan yang kita bagi untuk yang umat nak sampaikan kepada sesiapa yang public? Mereka ni kadang dah banyak kali ditegur tapi masih buat. Jadi apa pesanan yang golongan ni yang tidak menghormati etika parlimen? Saya dah meminta Ketua Pentadbir Parlimen untuk mengadakan satu mesyuarat. Kena pentadbiran parlimen, penggubal dasar ialah ahli-ahli parlimen tu sendiri. Jadi itulah sebab apabila Yang Berhormat daripada Wangsa Maju bangkitkan soalan ini dalam satu persidangan 2 minggu lepas, saya sebut bagi tahu Yang Berhormat sendiri yang akan menentukan apa yang tidak boleh dibuat, apa yang boleh dibuat dalam Dewan kita. Jadi saya telah meminta supaya Ketua Pengurus Parlimen mengadakan satu mesyuarat yang mana minta kebenaran daripada speaker. Saya boleh mempengerusikan mesyuarat tu, dan semua ahli parlimen mewakili pihak-pihak Barisan Nasional dan juga daripada semua parti akan dijemput hadir dan kita menentukannya. Dan daripada itu kita buat laporan kepada speaker, dan speaker akan menggunakan kebijaksanaannya sama ada dia akan terima ataupun tidak saranan-saranan kita. Jadi ini kita kena bertegas, sebab apabila ini telah diputuskan, dengan sendirinya mungkin mesyuarat ini hanya tinggal 2 minggu saja lagi. Jadi kemungkinan ini mungkin tak dapat dilaksana pada masa sekarang. Kemungkinan kita terpaksa pada selepas ini nanti, apabila parlimen bersidang, kita kena observe lah apa-apa peraturan-peraturan yang dibuat tu. Dan pihak parlimen berhak, sebenarnya pengurus parlimen berhak menghalang sesiapa saja, tidak kira siapa, pegawai kerajaan ke, orang media ke, ataupun orang laluan pelawat saja ke, kalau dia datang ke parlimen tidak menggunakan pakaian yang sewajarnya, boleh dihalang daripada masuk ke dalam Dewan. Kalau Sarawak Club boleh halang orang pakai round collar, round t-shirt tak ada collar boleh masuk dalam restoran dia, kenapa pula parlimen tak boleh halang?